Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya buat rekod ni sebab saya ada task lain yang saya kena laksanakan. So kelas petang ni untuk SPP 3B tak ada. So SPP 3A pagi tadi dah berkelas sehinggalah nak masuk pada nisbah kewangan dan saya pasti SPP 3B pun akan masuk nisbah kewangan sepatutnya petang ni. Okey, so untuk korang, pastikan semasa melihat video saya ini, pastikan kat sebelah ada nota supaya korang boleh menguasai apa yang saya ajar. Okay, right. So untuk hari ini kita akan masuk nisbah kewangan yang akan dibahagikan kepada 5. Nisbah kecairan, nisbah kecekapan, nisbah keberuntungan, nisbah penggiaran dan juga nisbah pasaran. Okay. So dekat sini, apa maksud nisbah kewangan? Okay, nisbah kewangan ini merupakan alat yang digunakan untuk menilai keadaan kewangan dan prestasi sebuah firma. Kemudian nisbah kewangan berguna kepada pemegang saham, pengurusan, pelabur dan jabatan percukaian. So dekat sini sebenarnya nisbah kewangan berguna untuk pihak dalaman syarikat dan juga pihak luar syarikat. Oleh kerana apa? Kerana nisbah kewangan dapat memberi gambaran kepada kekuatan kewangan dan kelemahan syarikat. Makanya nisbah ini membolehkan pihak-pihak tertentu sama ada di dalam syarikat, luar syarikat membandingkan data kewangan firma sekurang-kurangnya dalam 3 keadaan. Yang pertama, menilai nisbah firma untuk mengenal pasti corak dan arah firma, misalnya sepanjang 3 tahun yang lepas. Membandingkan nisbah firma dengan firma yang lain ataupun membandingkan nisbah firma dengan purata industri yang sama. Okay, now. So ada 3 ni. Okay. Nisbah kecairan, dia ada 2 jenis nisbah di dalamnya, nisbah semasa, nisbah cepat. Nisbah kecekapan ada ACP, sehinggalah nisbah pasaran, dia ada EPF dan juga nilai pasaran ataupun buku. Okay. So kita masuk pada nisbah yang pertama iaitu nisbah kecairan. Ini dekat nota korang muka surat 21 muka surat 21. Okay. Nisbah kecairan adalah nisbah yang mengukur tahap kecairan aset yang dimiliki sebuah perniagaan dalam aspek kecepatan aset dapat ditukarkan kepada tunai. Means that korang dah belajar aset tu adalah ada 2, aset tetap, aset semasa. So aset ni berapa lama tempoh yang kita ambil yang boleh kita tukarkan kepada tunai dengan kadar segera. Tu masuk nisbah ni. So, nisbah ini bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana syarikat mampu membayar hutang-hutang jangka pendek sekiranya aset-aset semasanya ditunaikan. Korang kena fahamlah. Sewaktu pandemik, rakan-rakan saya yang mempunyai syarikat banyak yang gulung tikar. Jadi terpaksa jual komputer, jual perabot dan sebagainya untuk menampung hutang sedia ada. Okay, itu maksudnya lah hutang jangka masa pendek. Nisbah ini juga mengukur keupayaan syarikat untuk menjelaskan tuntutan hutang dalam ataupun luar. Contohlah kan, kalau kita run the business, and then anything happen yang kita tak jangka, dia boleh menyebabkan kita ni tak boleh cope dengan keuangan yang dah ada untuk kita bayar hutang-hutang yang kita pernah buat dekat bank, dekat pemberi kredit. Macam saya dah beritahu, kalau kita syarikat construction, kalau kita nak perlukan simen, kayu, besi, kita tak akan ada syarikat besi, simen dan kayu sendiri. Kita gunakan third party. So third party itulah orang yang memberikan kita kemudahan. Contoh, syarikat kayu memberikan kita kemudahan ambil kayu dekat syarikat mereka tanpa buat bayaran. Jadi kat situ kita ada hutang lah. Itu maksudnya tuntutan hutang dalam atau luar. Okay. So nisbah yang pertama di dalam nisbah kecairan ada nisbah cepat. Okay. Apakah dia nisbah cepat? Penerangan. Analisis nisbah cepat menunjukkan kemampuan syarikat untuk membayar hutang jangka pendek dengan cepat tanpa mengambil kira inventory. Inventory pun korang dah tahu kan? Nanti saya buat perumpamaan sedikit. Inventory yang ada dalam syarikat pada awal tempoh dan juga hujung tempoh. Okay. Nisbah cepat tidak mengambil kira aset semasa yang kurang cair seperti inventory macam tadi juga. Inventory merupakan aset kurang cair kerana apa? Ia sukar ditukarkan kepada bentuk tunai dengan segera. Okay, nisbah cepat ni ada formula yang korang kena hafal. Yang ni korang kena hafal. Iaitu aset semasa tolak inventory bahagikan dengan liability semasa. Okay, aset semasa tolak inventory bahagikan dengan liability semasa. Kalau kita ambil daripada korang punya nota, muka surat 32. Okay, jadi yang pertama adalah aset semasa. So dapat kat mana? So inilah aset semasanya. Okay, pada tahun 2022, 3270. Pada 2021, 3540. Kita nak selesaikan ikut tahun lah. Kita selesaikan tahun 2022 dulu. So 3270. Okay, dah dapat aset semasa. Inventory. Nilai inventory dalam muka surat 32, inventory ni ada dekat dalam
aset semasa ni. So inventory-nya adalah 1560. Yang ni. Okay, jadi aset semasa ni nanti tolakkan dengan inventory. Bahagi liability semasa. So petang balik dekat muka surat 32, dari dalam kunci kira-kira liability semasa totalnya adalah 600. Jadi kat mana kita nak masukkan kat sini? Masuk ke dalam perkiraan. So yang ini. Okay, semasa. 3270 yang tadi. Okay, 3270 yang tadi nilai yang kita dapat dekat aset semasa tolak inventory. So nilai bersih yang ni lah. Ini 3270. Okay. Dekat sini nisbah cepat. Okay, nisbah cepat kita kat sini fokus pada yang ni. Sekarang ni kita tengah belajar tentang nisbah cepat. Okey, jadi 3270 tolak inventory. So inventory tadi kita dapat daripada korang punya kunci kira-kira 1560. So masuk balik muka surat 35 yang ini. So tolak 1560 bahagikan dengan 600. Apakah dia 600? Daripada formula 600 adalah liability semasa. Dapat kat mana 600? Daripada kunci kira-kira muka surat 32. So 600 kat sini. Okey, so masuk balik dalam formula. So akan jadi macam ni. Bila kita tolakkan 3270 tolak 1560 bahagi 600, kita akan dapat 2.85 nisbah 1. Apa maksudnya? Okey, maksudnya adalah bagi setiap RM RM1 liability semasa, perniagaan mempunyai aset semasa sebanyak RM2.85 untuk menjelaskannya. Maksudnya kat sini, sekiranya kita ada RM1 liability semasa, okey, kita perlukan aset yang bernilai RM2.85 untuk jelaskan liability semasa yang berharga RM1. Itu pada tahun 2022. Okey, kita tengok pada tahun 2021. Okey, nisbah cepat Formula lagi sekali nisbah cepat. Aset semasa tolak inventory bahagi liability semasa. So aset semasa daripada kunci kira-kira nilainya yang ini 3240. Okey, saya ambil drawing warna hijau. So yang ni pada 2021 pula. Okey, ini adalah aset semasa 3540. Okey. Kemudian tolak inventory pada 2022. Inventory 2022 yang ni. 1800. Okey, formula lagi bahagi liability semasa tahun 2022. Liability semasa dekat sini. Okey, 825. So kita ada tiga nilai. 3540, 18 dan 825. So masukkanlah dalam formula. Okey. 3540 tolakkan inventory 1800 dan bahagikan liability semasa 825. So dia akan dapat jawapan 2.11. Nisbah 1. Okey, saya lupa nak beritahu. Okey, untuk yang saya warnakan warna kuning, nisbah 1 kat sini. Okey, nisbah 1 kat sini, ini memang tak ada dalam hasil jawapan yang kat atas. Ini adalah dinisbahkan satu tu kepada apa yang kita nak selesaikan. Dalam sekarang ni kita nak selesaikan hutang. Okey, tahun 2021 bila kita masukkan formula 3540 tolak 1008 bagi 825 dia akan dapat 2.11. And then kita letak tambah lagi dia punya jawapan nisbah 1. Maksudnya nisbah 1 ni adalah menunjukkan RM1. Okey, bagi setiap RM RM1 liability semasa, perniagaan mempunyai aset semasa kecuali inventory akhir sebanyak RM2.11 untuk menjelaskannya. So, analisis kita buat perbandingan. Nisbah cepat menunjukkan peningkatan di mana perniagaan mempunyai aset semasa tanpa inventory pada 2022 yang meningkat berbanding tahun 2021. Maksudnya macam ni tau. Korang, kalau kita bandingkan dua-dua ni kan, kalau dekat 2022 kat sini, okey, kita perlukan jumlah aset RM2.85 untuk settlekan hutang kita yang berharga RM1. Kalau tahun 2021, kita hanya perlukan nilai aset yang bernilai RM2.11 untuk kita settlekan hutang yang berharga RM1. Maksudnya kat sini pada tahun 2022, kita punya keupayaan aset ditingkatkan menjadi RM2.85 untuk selesaikan RM1. Kalau dari segi analisis yang lebih panjang, nampaknya ekonomi kita tak bagus lah. Sebab aset perlukan banyak nilainya berbanding RM2.11. Nilai aset dekat 2021, RM2.11 je nak settlekan RM1 hutang. Tapi untuk 2022, nilai aset kita perlu RM2.85 untuk selesaikan RM1 hutang. Okey, itu nisbah cepat. Okey, so nisbah kecairan saya beritahu tadi dia ada dua. Satu nisbah cepat, satu nisbah semasa. Kita nak pergi pada nisbah semasa. Formulanya dulu, muka surat 22. Okey, yang ini. Okey, penerangan dahulu. Nisbah semasa.
menilai kecairan syarikat atau kemampuan syarikat untuk membayar hutang jangka pendek iaitu kurang daripada 12 bulan. Yang kedua, nisbah ini mengukur peratusan aset semasa daripada liability semasa. And then, aset semasa yang kita ukur tu ialah harta yang mudah ditukar kepada bentuk tunai. Kemudian, liability semasa yang kita ukur tu ialah hutang-hutang yang perlu dijelaskan dalam jangka masa yang singkat. Then, poin yang keempat, yang kelima, nisbah semasa yang kurang daripada 1 menunjukkan syarikat mungkin tidak berupaya untuk menjelaskan semua tuntutan liability semasanya. Jadi korang ambil highlight. Kalau ada highlighter, kau senang. Macam tu. Okay, ni poin-poin Okay, yang ni pun poin juga. Kurang daripada 12 bulan. Okay, macam tu. Alright. So, formula untuk nisbah semasa senang saja. Aset semasa bahagi liability semasa. Sekali lagi perlu dilakukan dalam tahun yang dikemukakan oleh soalan. Dalam contoh kunci kira ni kita ada tahun 2022 dan juga 2021. Okey, so kat sini formulanya adalah aset semasa bahagi liability semasa. Kita tengok pada tahun 2021 dulu. Okey, aset semasanya, sekejap saya padam, nanti korang terganggu dengan marker yang saya dah buat ni. Okey. So, kita settlekan dahulu untuk tahun 2021. Okey, formulanya senang lagi sekali. Aset semasa bahagi liability semasa. So, untuk tahun 2021, aset semasa dalam kunci kira muka surat 32. So, aset semasanya bernilai 3270. Liability semasanya adalah 600. So, dekat sini korang mudahlah. 3270 bahagikan je lah dengan 600. So, tengok jawapan yang ini. Muka surat 35. Okey. So, 2022, 3270, kita settlekan 2022 dulu. Okey, sorry Kita yang ni dulu ya. Okey, yang ni kemudian. Okey, alright. Ataupun saya padam senang. Alright. So, 3270, aset semasa, liability semasa tadi 600. Tengok 3270, aset semasa. Kemudian 600 ni adalah liability semasa. Alright. So, kita dapat jawapan 5.45. Sekali lagi, korang kena letakkan nisbah 1 yang ni. Okay, maksudnya apa? Bagi setiap RM RM1 liability semasa, perniagaan mempunyai aset semasa RM5.45 untuk menjelaskannya. Maksudnya, kalau korang ada hutang yang bernilai RM1, setiap hutang RM1, korang perlukan aset semasa yang bernilai RM5.45 untuk settle up the debts, hutang tu. Okay, tahun 2021, okay, aset semasa katalah betul 3540, liability semasa katalah betul 825. Ataupun kita cek dekat kunci kira tahun 2021, aset semasanya 3540. Okey, kemudian dia punya liability semasa dah 825. Sama je, 3540 825. So kita dapat jawapan 4.29. Sekali lagi buatkan nisbah titik bertindih ni 1. Apa maksudnya tahun 2021? Bagi setiap RM RM1 liability semasa, perniagaan mempunyai aset semasa bernilai RM4.29 untuk menjelaskannya. Jadi, analisa perbandingan berlaku peningkatan nisbah semasa di mana pertambahan aset semasa berbanding dengan liability semasa pada tahun 2022 berbanding tahun 2021. Yang ini korang kena tulis jawapan macam gini. Kalau dia minta analisa perbandingan antara 2 tahun. Jadi kat sini kalau secara logik, saya sebagai owner syarikat, saya lihat tahun mana yang bagus, 2022 ke 2021? Bagi saya 2021 yang paling bagus. Sebab apa? Kita hanya perlukan nilai aset RM4.29 untuk settlekan hutang kita yang berharga RM1. Berbanding pada tahun 2022, kita perlukan nilai aset sehingga RM5.45 untuk selesaikan hutang yang berharga RM1. Okey. So, yang itu adalah merupakan nisbah kecairan yang ada 2, iaitu nisbah cepat dan juga nisbah semasa. Okey, nisbah cepat dan nisbah semasa. Okey, tu dah settle. Patah balik muka surat 22. Okay, so yang ni kita dah lalui. Okey, nisbah cepat dah settle. Kemudian nisbah semasa pun dah settle. Kita nak masuk B, nisbah kecekapan yang saya highlight dengan warna pink ni. Okey, warna pink ke warna jingga ke. Okey, nisbah kecekapan. Apakah dia nisbah kecekapan? Nisbah kecekapan menilai sama ada aktiviti perniagaan harian telah dijalankan secara berkesan oleh organisasi atau sebaliknya. Maksudnya tahulah kita cekap tak cekap. Berkesan ke tak berkesan kita uruskan syarikat. So, yang kedua, ianya adalah gambaran tentang kecekapan pengurusan mengendalikan aset-aset syarikat sama ada digunakan dengan berkesan ataupun sebaliknya.
Dan yang ketiga, nisbah kecekapan juga dikenali sebagai nisbah aktiviti. Yang ni korang kena highlight, ambil lah highlighter apa pun. Ni highlight ni saya minat highlight warna hijau. Okey, yang ni. Okey, dikenali sebagai nisbah aktiviti. So, nisbah kecekapan dikenali juga sebagai nisbah aktiviti. Okey, so nanti korang boleh buatkan nota macam ni. Okey. Right now, kalau tadi nisbah kecairan ada 2. Yang nisbah kecekapan ada 4 pula. Okey, nisbah kecekapan. Cekapnya syarikat ni kita boleh analisis menggunakan kaedah tempoh kutipan purata. Okay, yang pertama. Yang kedua, pusing ganti inventory. Yang ketiga, pusing ganti aset bekas masa. Yang keempat, pusing ganti jumlah aset. Okey, kita pergi yang pertama. Cikkan sikit skrin. Tempoh kutipan, okay. Analisis yang pertama, nisbah tempoh kutipan purata. In English, Average Collection Period, ACP. Apakah dia? Tempoh kutipan purata mengukur. Yang ni korang kena highlight lah. Kalau boleh, highlight, okay. Mengukur purata tempoh masa yang diambil oleh perniagaan untuk mengutip semula hutang daripada pelanggannya. Iaitu daripada akaun belum terima. Kan saya pernah beritahu, kalau kita buat jualan secara hutang, kita namakan dia akaun tu adalah akaun belum terima. Okey. Yang keduanya, ianya menggambarkan kecekapan pengurus keuangan dalam memungut wang daripada hasil jualan yang dilakukan secara kredit. Ianya bertujuan menilai keberkesanan polisi kredit dan polisi pengutipan yang diamalkan oleh syarikat. Formulanya ada, iaitu penghutang. Jumlah penghutangnya akan ada dalam kunci kira-kira. Bahagi jualan kredit, darabkan dengan 365 hari. Okey, so kita tengok daripada kunci kira-kira yang ini. Okey, saya padamkan dulu. Yang pertama, kita kena cari penghutang. So, kat mana penghutang? Saya highlight pakai warna pink. Okey. Penghutang adalah aset belum terima yang ni. Orang yang berhutang dengan kita. Okey, yang kedua dia cakap apa? Jualan kredit. Okey, anggaplah jualan yang dekat dalam penyata pendapatan yang ini adalah jualan kredit. Kita anggap sebagai jualan kredit sebab dia tak jelaskan ni dalam penyata pendapatan. Sama ada ni jualan tunai ke jualan kredit, kita andakan jualan kredit. Okey, kita fokus pada tahun bila dulu. Kita tengok jawapan. Jawapan tu sekarang tahun bila dulu. Okey, so 2022 dulu. Okey. So pada 2022 yang ini, formula kena ingat. Penghutang bahagi jualan kredit darab 365. Okey, so 2022 penghutangnya 870. So tengok sini kita ada 870. Saya warnakan dengan warna biru. Okey, 870. Okey, settle. Bahagi jualan kredit. Okey, jualan kredit yang tadi saya bagi tahu dekat penyata pendapatan, kita anggap saja jualan ni jualan kredit 2022 yang ni. So ini nilainya 3990 masuk dalam formula 3990. And then dia kata dia berkata pula. Dia nyatakan kat sini darabkan dengan 365 hari. So darabkanlah 365. So dekat sini untuk tahun 2022 tempoh kutipan purata pada tahun 2022 adalah 79.59 hari. Kita anggap seolah macam 80 hari. Okey. 2021 kita patah balik dekat dalam kunci kira-kira yang ini. Okey. So kita setelkan penghutang dulu. Okey, yang ini yang saya warnakan dengan warna kuning pula. Okey. Penghutangnya 825. Formula lagi. Penghutang bahagi jualan kredit. So, jualan kredit dia berada dekat penyata pendapatan 3,300. So, ada dua lah. Satu 825, yang satu lagi 3300. So, dah masuk dalam formula. Okey, so 825 yang ni bahagi 3300, kita akan dapat jumlah harinya untuk selesaikan tempoh kutipan purata adalah mengambil masa 91.25 hari. So, kedua-dua ini dia ada dia punya analisis tau dekat bawah. Dekat bawah yang inilah. This one. Ya, ya. Okay, sekejap. Terlebih pula. Sekejap. Laju pula. This one. Okay. Untuk table ni, saya nak jelaskan. Untuk table yang ni, ini yang merah ni kan. Yang merah ni, dia akan berakhir dekat sini. Ni. Dia punya tafsiran dia. Tafsiran nisbah kecekapan. Sekarang ni kita tengah belajar nisbah kecekapan tempoh kutipan purata. Dia ada sambungan table. Table dia daripada 36, dia sambung muka surat 37. So dia sambung kat sini. Bila kita dapat tadi, nilainya 79.59 hari.
dah bawa ke sini dah. Kemudian 91.25 hari dah bawa ke sini dah. Apa yang kita boleh katakan? Alright. Untuk tahun 2022, perniagaan ini mengambil masa secara purata selama 79.59 hari bagi menjelaskan hutang pembekal-pembekalnya dalam tempoh setahun. Apa maksudnya? Dalam masa setahun, kita banyak hutang. Okay. Tapi kebiasaannya kalau ikut tempoh kutipan purata, formula yang kita dah analisis tadi, tahun 2022, segala hutang syarikat dapat dijelaskan selama 79.59 hari. Berbanding 2021. Okey, 2021 jawapan dia 91.25 hari. So, apa tafsirannya? Perniagaan ini mengambil masa secara purata selama 91.25 hari bagi menjelaskan hutang pembekal-pembekalnya dalam tempoh setahun. Kalau secara logik lah, antara kedua-duanya, mana yang lebih cekap? Pengurusan hutang kita tahun 2022 ke 2021? Jawapan dia adalah lihat berapa lama yang paling cepat diambil oleh syarikat untuk menyelesaikan hutang. Jadi 2022 lah jawapan dia sebab syarikat hanya mengambil masa hanya 79.59 hari untuk menyelesaikan hutang dalam tempoh setahun. Jadi dekat sini pun korang kena buat analisis perbandingan ayat yang betul, skema yang betul. Terdapat peningkatan di mana tempoh kutipan purata hutang lebih singkat. Okey, lebih singkat. Ini kena highlight ni, korang kena faham. Tempoh kutipan purata lebih singkat pada tahun 2022 berbanding 2021. Tengok, dia kutip lebih cepat daripada 2021. Okey, itu adalah nisbah kecekapan dari segi nisbah tempoh kutipan purata. Okey, right, ni. Kita dah settle yang ini. Kita settle yang ni. Okey, kita dah masuk yang kedua pula. Okey, nisbah pusing ganti inventory di dalam nisbah kecekapan. Macam mana formula dia? Okey, penerangan dahulu. Apakah dia nisbah pusing ganti inventory? Mengukur secara purata berapa kali inventory dijual dalam tempoh tertentu. Inventory macam yang stok kit itulah. Pusing ganti inventory mengukur keupayaan syarikat untuk menjual produknya. Nilai pusing ganti yang rendah menunjukkan firma tidak berupaya untuk menjual produknya dan firma terpaksa menanggung kos pemegangan, penyimpanan dan keusangan inventory yang tinggi. Yang ni korang tolong highlight. Okay. Nilai pusing ganti yang rendah bla bla sampai sini. Maksudnya kalau nilai pusing ganti itu rendah, dia tak bagus. Sebab bila pusing ganti inventory itu berada dalam jumlah yang kecil, sedikit, pusing ganti yang tak laju, maksudnya stok dekat dalam syarikat kita tak bergerak. Bila tak bergerak, dia akan expired, dia akan basi, dia akan macam tadi usang dan kos dia meningkat. Kalau kita tak ada tempat penyimpanan di dalam syarikat, kita terpaksa sewa premis yang lain, terpaksa sewa gudang yang lain. Jadi kos dia lebih tinggi. Okay. And then apa lagi? Pusing ganti yang tinggi menunjukkan jualan adalah tinggi. Yang bagus ni saya highlight warna pink ni. Ni pusing ganti yang tinggi menunjukkan jualan adalah tinggi, itu yang bagus. Sebab kita tak payah simpan stok. Dia asyik keluar je, masuk inventory keluar. Okay. Formula, macam mana kita nak menyelesaikan nisbah pusing ganti inventory? Kos jualan bahagi inventory. Kos jualan bahagi inventory. So jawapan dia dekat sini. Okay, sekejap. Okay. Kos jualannya 2280 bahagi inventory ni, kedua-duanya boleh diperolehi daripada ini kunci kira dan juga penyata pendapatan. Okey, so formulanya kos jualan. Kita lihat pada 2022, kos jualan 2280. Okey, inventory yang tadi nilainya adalah 1560. So kita lihat. Okey, kos jualan 2280. Inventory-nya 1560. Jadi jawapannya 1.46 kali setahun. Maksudnya perniagaan ini menukarkan inventory sebanyak 1.46 kali dalam setahun. Pusing ganti dia lah, maksudnya dalam setahun dia tukar banyak, pusing ganti inventory itu berlaku yang berjumlah 1.46 kali. Okay. Kalau tahun 2021, okay, nak mengukur pusing ganti inventory, formulanya kos jualan bahagi inventory. Sekali lagi lihatlah kat penyata pendapatan dan juga dekat dalam kunci kira. So kos jualan berada dekat penyata pendapatan yang saya highlightkan warna merah ni. Okey, ni 1800. Okey, kemudian inventory berada kat kunci kira-kira yang ni 1800. Jadi samalah 1800 kos jualan 2021 and then 1800 sebagai inventory tahun 2021. Bila masuk dalam formula jadi macam ni. 1800 bagi 1800 dapat 1.00 kali setahun.
Yang ini membawa maksud perniagaan ini menukarkan inventory sebanyak 1.00 kali dalam setahun. So, perbandingannya adalah terdapat peningkatan pergerakan inventory pada tahun 2022 berbanding 2021 di mana kadar pusing ganti stok lebih tinggi. Ini menunjukkan stok pada 2022 bergerak lebih cepat. Kan? Jadi kalau nilai pusing ganti inventory lebih tinggi, macam ni 1.46. Yap, saya pakai highlight warna lain. Warna kuning. This one, thickness. Thickness, okay. 1.46, compare dengan 1. Yang laju bergerak mestilah lebih tinggi. Jadi kita anggap pada tahun 2002 ni, dia punya pusing ganti lebih baik daripada tahun 2021. Tu maksud nisbah kecekapan dari segi pusing ganti inventory. So yang ni dah selesai. Okay, next. Kita akan masuk yang ketiga, pusing ganti aset bekas masa. Apa fungsi dia kita nak buat nisbah ini? Dia akan menunjukkan kecekapan syarikat menggunakan semua aset bukan semasa. Ini tolong highlight. Menggunakan aset bukan semasa untuk meningkatkan jualan. Yang kedua, ianya juga mengukur kecekapan perniagaan menggunakan aset bukan semasa iaitu aset tetap seperti mesinologi. Dan yang ketiga, nilai pusing ganti aset bukan semasa yang tinggi menunjukkan perniagaan telah menggunakan aset tetapnya dengan cekap. Nilai pusing ganti aset bukan semasa yang tinggi menunjukkan perniagaan telah menggunakan asetnya dengan cekap. Maksudnya kat sini, kalau kita buat hasil jawapan pusing ganti aset bukan semasa, nilai yang paling tinggi tu nilai yang paling bagus. Sebab dia akan menunjukkan bisnes gunakan aset dengan cekap. Okey, macam mana formulanya? Jumlah jualan bahagi aset bukan semasa. Okey, jumlah jualan bahagi aset bukan semasa. Okey, yang ni. So, kita masuk. Ini muka surat 38 So, korang kena cekap gunakan nota ni. Okey, untuk 2022 dulu. Formulanya adalah jumlah jualan 3990. Yang ni dapat daripada penyata pendapatan. Okey, penyata pendapatan yang ni. Okey, 3390. Okey, dah banyak sangat warna. Okey, saya padam dulu sekejap. Yang ni pun kena padam juga. Alright. Okey, ambil highlight balik. Warna hijau. Jumlah jualan 3990. Okey. Kemudian bahagikan dengan aset bukan semasa. Okey, aset bukan semasa berada dekat sini. Aset tetap lah tu. Okey, sekejap. Mana jawapan tadi? Sekejap ya. Nilainya adalah 4020. Okey. So dekat sini aset bukan, ni aset semasa ini aset bukan semasa. Jadi nilainya kita ambil ni lah. 4020. Okay, so bawa 4020 dalam formula 3990 bahagi 4020, kita akan dapat 0.99 kali. Okay, next tahun 2021 dulu. Yang ni dia punya keterangan sekejap lagi Untuk tahun 2021 sekali lagi kita test. Formulanya jumlah jualan bahagi aset bekas masa. Okay, sekarang ni tahun 2021. So, jumlah jualan tahun 2021 ambil dekat sini. Okay, 3,300. Okay, aset bekas masanya adalah 36. So, 33 dengan 36. So, masukkan dalam jawapan. So, 33 dan juga 36. So, dapat 0.92 kali. So, kena ingat, tadi saya beritahu. Sekiranya nilai pusing ganti aset bekas masa yang tinggi, dia akan menunjukkan perniagaan telah menggunakan aset tetapnya dengan cekap. Antara kedua-duanya, 2022, 0.99. 2021, 0.92 kali. So, yang paling bagus ialah 2022 lah. Dan keterangannya adalah nisbah pusing ganti aset bukan semasa syarikat 0.99 kali menunjukkan bahawa bagi setiap RM1 aset tetap, sebanyak 0.99 jualan dapat dijanakan pada tahun 2014. Dia maksudnya, dalam syarikat korang ada aset tetap. Kita andaikan setiap nilai aset tetap yang bernilai RM1, dia boleh, yang ni RM1, yang this one. Setiap RM1 aset tetap, kita boleh create jualan yang bernilai 0.99. Setiap RM1 aset tetap, nilai jualan kita adalah 0.99 nilai jualan. Kalau tahun 2021, okay, dia menunjukkan nisbah pusing ganti aset masa menunjukkan 0.9 kali menunjukkan bahawa bagi setiap RM1 aset tetap sebanyak 0.92 jualan dapat dijanakan tahun 2000. It's not 2013 Ni korang tolong padam. Ini bukannya 2014, ini bukannya 2015. Sepatutnya dekat kolom ni 2022, dekat sini 2021. Okey, betulkan So ini pun betulkan. Okey, betulkan.
Ataupun saya nak padam, saya nak draw kat sini, saya padam. Thickness kat sini, so saya padam. Ni macam correction pen lah. Korang tak boleh buat lah kan. Kalau tak korang nanti buat begini. Okay, 2021, 2022. Okay, so analisa perbandingan. Terdapat peningkatan pada pusing ganti aset bukan semasa di mana semakin meningkat jualan dapat dijana apabila aset tetap bertambah pada tahun 2022 berbanding tahun 2021. Kalau maksudnya kat sini lah. Kalau antara dua-dua tahun, yang terbaik adalah tahun 2022 sebab dengan aset tetap yang bernilai RM1, dia dapat hasilkan jualan 99 sen. Kalau tahun 2021, setiap RM RM1 aset tetap, dia dapat create jualan hanya 92 sen saja. Jadi yang paling baik yang di sana. Okay, yang paling baik adalah yang ini. Alright. Okay, kita masuk seterusnya. Untuk pusing ganti jumlah aset. Yang ni. Apakah maksud pusing ganti jumlah aset? Pusing ganti jumlah aset menunjukkan kecekapan syarikat menggunakan semua sumber aset untuk meningkatkan jualan. Nilai pusing ganti jumlah aset yang tinggi, yang ni kena highlight. Korang kena ambil yang warna hijau mungkin. Okay, ni yang tinggi. Yang ini adalah pusing ganti yang rendah. Okay. Nilai pusing ganti aset yang tinggi menunjukkan amount jualan yang dijana oleh perniagaan bersesuaian dengan jumlah aset yang dimiliki. Okay, yang ni bersesuaian. Kalau tinggi dia bersesuaian. Saya padam yang ni dia ada warna kuning. Okay, warna kuning. This one. Kalau nilai pusing ganti jumlah aset yang rendah, dia menunjukkan kemungkinan peningkatan pelaburan atau aset rumah tidak diimbangi. Ini keyword tidak diimbangi oleh peningkatan jualan yang secukupnya. Okey, caranya mudah sahaja untuk pusing ganti jumlah aset. Kita cari jumlah jualan dalam soalan. Jualan ni kena ingat bukan setakat jualan kredit. Dia kena ada jualan tunai campur kredit. Macam tadi ada perkataan jualan kredit kan. So yang ni korang kena bear in your mind. So dia kena ada tambah dua-dua sekali. Saya kecilkan sikit. Okey. Dua-dua sekali. Okey, jumlah jualan tunai campur jualan kredit. Ini bahagikan dengan jumlah aset. Okay. Right. So kita nak pergi kepada pengiraan dia macam mana. Right. So kita tengok jawapan yang ini. So yang this one. Okay. Kita dapatkan formulanya jumlah jualan bahagi jumlah aset. So dekat sini pada tahun 2022 dahulu. Okay, 2022. Okay, jumlah jualan dapat kat mana? Dalam penyata pendapatan. Okay, penyata pendapatan. Jualannya 3990. Then kita akan bahagikan dengan apa? Jumlah aset. Tengok aset dekat dalam kunci kira-kira. Aset kita bernilai, jumlah aset kat bawah ni 7290. So kita ada nilai 17290, satu lagi 3990. So masuk dalam formula jualan 3990. Allah besarnya. Okey, sekejap. Kecilkan sikit. Kecilkan sikit lagi. Kecil. Ambil warna biru. Kita padam yang dah ada sini. Draw, okey, 3 jumlah jualan. Kemudian kita akan dapat jumlah aset tadi daripada kunci kira 7290. Kita akan dapat 0.55 kali. Okey, pada tahun 2021 pula. Okey, jumlah yang ni adalah jumlah jualan. Kita lihat pada penyata pendapatan, muka surat 33. Okey, jumlah jualannya adalah this one. Okey, 3300. Okey, masukkan kat sini. Settle. Kemudian jumlah aset kita lihat kat kunci kira-kira. So dia berada dekat sini. Okey, jumlah aset ni this one 7140. So masukkanlah 7140. Bila kita bagi kita dapat 0.46 kali. Apa hujah, apa pengertian dia? Untuk tahun 2022, saya kecilkan sikit besar. Okey. Nisbah besar kot sikit, senang. Okey, nisbah pusing. Okey, jap. Saya letak dulu sini tahun 2021. 22 yang ni. Okey, besarkan sikit. Kita bagi dia warna merah. This one pun sama 2021. Alright. Okey, senang. Nak tengok atas bawah susah. Okey, tahun 2022. Okey. Yang ini nilai ni 0.5. Apa maksudnya? Nisbah pusing ganti jumlah aset menunjukkan bahawa setiap RM1 tu bahawa setiap RM1 jumlah aset sebanyak 0.55 jualan dapat dijanakan pada tahun 2014. Kalau kita menggunakan formula nisbah pusing ganti aset, setiap nilai aset yang bernilai RM1, dia dapat hasilkan 0.55 jualan. Jualan yang bernilai 55 sen. Kalau tahun 2021 yang ini, okay, yang ini,
Nisbah pusat ganti jumlah aset menunjukkan bahawa bagi setiap RM1 aset sebanyak 0.46 jualan dapat dijanakan pada tahun 2021. Sekali lagi yang ni korang tolong padamkan. Okey. Bukannya 2014, bukannya 2013. Sepatutnya kat sini adalah tahun 2022. Dekat sini pun dia 2021. Okey, betulkan dekat dalam korang punya nota. Alright, now kita pergi untuk analisis perbandingan, this one, untuk kedua-dua tahun, terdapat peningkatan pada pusing ganti jumlah aset. Di mana semakin meningkat jualan dapat dijana apabila jumlah aset bertambah pada tahun 2022. Okey, padamkan yang ni. Salah-salah, sekejap. Okey, sekejap. Yang ini sebenarnya salah dekat sini. Alright, nanti saya beritahu penerbit, pembuat nota ni lah. Okey, dapat apabila jumlah aset bertambah pada tahun 2022 berbanding tahun 2021. Maksudnya dekat sini antara dua-dua ni yang paling baik adalah tahun 2022 lah. Sebab setiap nilai satu aset tu dia dapat jana jualan 50 sen. Kalau 2021, setiap RM1 nilai aset dia hanya dapat jana 46 sen sahaja jualan. Itu maksudnya. Okey. So, saya masuk untuk dua dahulu untuk hari ni. Korang dah belajar dua nisbah yang secara tak langsung boleh lihat dekat nota. Okey. Iaitu, saya scroll up dulu. Okey, yang ini. Okey, korang hari ni dah belajar yang ini, warna merah ni. Nisbah kecairan dan juga nisbah kecekapan. Lagi tiga ni tolong baca, nanti saya akan tanya. Alright, itu saja untuk hari ini kelas. Hopefully korang boleh dapatkan video ni dekat YouTube. Jadi saya akan upload dekat YouTube. Sekian dahulu, terima kasih. Assalamualaikum.